apa? Soalan nombor 1? Jawapan dia yang nombor 1 dengan nombor 3 tu cikgu. Nombor 1 dengan Nombor nombor 1 dengan nombor 3. 3. 3. Okey, nombor 1 Okey, tu nombor dia adalah 1 tu dia ada okey, nombor 1 tu adalah sistem. Sistem respirasi. Okey, gambar nombor 2 adalah otak. Gambar nombor 3. Gambar nombor 3 ni gambar apa? ginjal ke cikgu? Perut ke? Perut. Perut. Gambar nombor 4. Tisu otak ya. Okey. So yang mana satu adalah organ, adalah yang ni dengan otak dengan perut. Okey. So sebab kalau yang gambar yang pertama ni, gambar yang pertama tu dia ada gambar orang. So bermakna dia adalah sistem. Kalau dia lukis gambar paru-paru sahaja, betul organ. Tapi dia ada gambar orang sekali. Kalau gambar orang ni bermaksud dia adalah satu sistem. Okey, satu sistem respirasi. Kalau dia lukis gambar paru-paru sahaja, barulah itu adalah organ. Okey. Tapi sekarang ni dia lukis gambar orang sekali, itu bermaksud sistem. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Tandakan betul bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okey, organ adalah sekumpulan tisu yang menjalankan fungsi tertentu. Betul ada apa-apa? Betul. Betul. Betul Okey, organ adalah sekumpulan tisu, betul. Otak manusia merupakan satu daripada bahagian yang membina sistem pernafasan. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey, sebab sistem pernafasan terdiri daripada hidung, okey, paru-paru, paru, okey, dan trakea. Okey, ini adalah organ yang membantu sistem pernafasan. So, otak tidak terlibat dalam sistem pernafasan. Okey, soalan nombor 2. Tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan apa? Untuk fotosintesis. Air dan? Oksigen. Air dan oksigen. Klorofil. Kalau oksigen tu adalah respirasi, tapi dikata sekarang ni untuk fotosintesis. So jawapannya adalah klorofil. Okay, so awak kena ingat persamaan untuk fotosintesis. Okay, fotosintesis dia berbeza dengan respirasi. Kalau fotosintesis dia perlukan karbon dioksida, lagi dia perlukan air dan diperlukan tenaga cahaya matahari dan juga klorofil. Okey, untuk menghasilkan apa? Glukosa dan Oksigen. Okey, so ini adalah persamaan perkataan untuk fotosintesis. Kalau soalan tanya, apakah persamaan perkataan untuk fotosintesis? So jawapan awak adalah ini. Okey, awak jangan terbalik dengan respirasi. Okey, kalau sistem respirasi persamaan perkataannya adalah glukosa tambah oksigen jadi tenaga, air dan karbon dioksida. Okey, dia terbalik dengan sistem respirasi. Okey, so kalau awak tengok dia terbalik. Kalau fotosintesis ke sana, kalau respirasi ke sana. Okey, so jangan tertukarlah. Okey. Seterusnya, makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa disimpan dalam bentuk Kanji. Ya, jawapannya adalah
kanji. Okey, so makanan tu bila dah berlebihan dia akan simpan dalam bentuk kanji. Okey, seterusnya B. Apakah larutan yang digunakan untuk menguji kehadiran kanji? So yang ini awak dah buat. Iodine. Yes, okey betul. Jawapannya adalah iodine. Yang ni awak dah buat eksperimen. Kalau daun tu ada kanji, so iodine tu akan bertukar warna menjadi warna apa? Biru tua. Yes, okay. So kalau ada kanji, daun akan tukar warna jadi biru tua. So hari tu awak dah buat eksperimen sebenarnya. Ingat ke tak? Bila awak titikkan iodine tu asalnya colour apa? Biru. Iodine tu asalnya Putih. colour perang. Okay, dia warna Macam perang. warna maju. So kalau dia ada kanji, perang tu akan jadi warna biru tua. Okay, kalau ada kanji dia jadi biru tua. Kalau tak ada kanji dia kekal je warna perang. Okay, dia tak berubah warna lah kalau tak ada kanji. Kalau ada kanji dia tukar jadi biru tua, biru gelap ataupun biru gelap. Okay, C. Nyatakan dua hasil yang diperolehi daripada proses fotosintesis. Apa hasilnya? Oksigen, glukosa. Dan Glukosa. Oksigen dan glukosa. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Yang ni pun awak dah buat eksperimen. Okey, so ada dua balon X dan Y. So apa jadi kalau X ni dicucuk oleh jarum peniti? Okey, so bulatkan mana-mana dua pernyataan yang betul atau tentang aktiviti tersebut. So bila awak cucuk X tu apa akan jadi? Mana jawapannya? Bila awak Condong. condong. Okey, so dia akan condong ke arah sini. Okey, jadinya Y tu akan turun ke bawah. Okey, Y akan turun ke bawah. So eksperimen ni sebenarnya dia nak uji apa? Untuk mengkaji bahawa udara dalam Ada jisim. udara mempunyai Jisim. jisim. So eksperimen ni dia nak cakap udara tu ada jisim. Okay, sebab bila kita cucuk lagi satu, yang sebelah lagi akan condong ke bawah. Okay, dan lagi satu awak kena ingat eksperimen lagi satu yang awak buat untuk menguji sama ada udara memenuhi ruang. Okay, eksperimen awak buat, awak letak bika, lepas tu awak letak air kan. Lepas tu, bukan air dalam besen, lepas tu awak ambil bika, lepas tu awak ambil tisu letak dalam tu. Tisu tu basah tak? Tisu tu basah ataupun tidak? Eksperimen ni awak dah buat. Tak basah. Okay, sebab apa? Soalan ni boleh juga keluar dalam soalan subjektif. Dia akan tanya, kenapa tisu tak basah? Sebab apa tisu tak basah? Sebab air tak boleh naik. Sebab apa air tak boleh naik? Sebab dalam ni ada udara. Okay, udara memenuhi ruang dalam bika. Okay, so eksperimen ni diuji udara memenuhi ruang. Eksperimen yang belon ni diuji udara mempunyai jisim. Okay, so udara dikategorikan sebagai jirim. Sebab apa udara adalah jirim? Sebab dia ada dua sifat, mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Okay, so kalau saya tanya, karbon dioksida ni jirim ke tidak? Karbon dioksida jirim ke tidak? Iya kot. Ya. Jirim. Ya, betul. Sebab karbon dioksida adalah udara. Kalau saya tanya oksigen ni jirim ke tidak oksigen? Ya. Tidak. Ya. Betul lah oksigen. Sebab apa oksigen ni? Memenuhi ruang. Yes, sebab oksigen juga adalah udara. Dia adalah udara. So semua bentuk gas, nitrogen, sulfur dioksida, semua jenis gas adalah jirim. Okey, sebab gas-gas tu adalah udara lah. Okay, gas adalah udara dan udara adalah jirim. Kalau soalan tanya karbon dioksida tu jirim ke tidak, betul lah.
Okey, sebab karbon dioksida memenuhi ruang dan juga mempunyai jisim. Okey. So P betul. Apabila belon dicucuk dengan jarum peniti, batang akan condong ke arah belon Y, condong ke bawah. Okey. Udara di dalam belon berbentuk cecair, betul ke tidak? Salah. Tak. Salah. Kenapa pula bentuk cecair kan? R, udara di dalam belon mempunyai jisim, betul ke tidak? Betul. Betul. Yang ni tadi betul. Dan udara di dalam belon tidak memenuhi ruang, betul tak? Salah. Salah. So jawapannya adalah P dan R. Okey, so eksperimen ni memang nak uji sama ada udara mempunyai jisim atau tidak. Cikgu. Okey, sebab jawapannya adalah dia memenuhi ruang. Sebab dia tanya, bulatkan mana pernyataan yang betul. So yang betul adalah P dan R. Boleh? Okey, soalan nombor 3. Gariskan jawapan yang betul tentang susunan zarah dalam jirim. Okey, dalam pepejal terdapat ruang yang Kecil. 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 Besar. Antara besar. Kecil. Okey, dalam pepejal, dalam solid, kan dia punya zarah rapat-rapat. Okey, so bila zarahnya rapat-rapat, ruang yang tempat kosong, dia kecil ke besar yang saya warnakan kuning tu? Kecil. Warna kuning tu ruang antara dia kecil-kecil. Okey, ruangnya rapat. Susunannya rapat, ruangnya kecil lah. Okey, ruangnya kecil. Okey, jarak antara yang bulat-bulat tu adalah zarah. Okey, so bila dia duduk rapat-rapat, ruang dia ataupun dia punya jarak adalah kecil. Sebab dia duduk rapat-rapat. Okey. So kecil lah jawapannya. Sebab dia tanya dalam pepejal. Kalau ditanya dalam gas, ruangnya besar. Okey, seterusnya yang nombor 2, dalam apa? Zarah-zarah tidak tersusun dan berada jauh antara satu sama lain. Gas. Okey, gas. Sebab kalau kita lukis zarah-zarah dalam gas dia jauh-jauh. Yang ni saya lukis dalam gas. Okey, so jarak antara zarah tu dia jauh dan tidak tersusun. Okey, jarak antaranya tidak tersusun dan jauh. Okey, soalan nombor apa dia? Ada soalan? Ada saya. Ya, Kenapa bukan cecair? cecair. Okey, sebab dia kata zarah-zarahnya tidak tersusun. Kalau dalam cecair dia still tersusun. Tapi dia okey, kalau dalam cecair dia macam ni. Okey, dia still tersusun lagi. Okey, dia still tersusun lagi. Okey, cikgu. Kalau dalam gas tu memang dia tak tersusun langsung sebab dia memang jauh. Bergerak rambang lah cikgu. Kita sambung. Okey, soalan nombor 4. Jawapannya apa? A tu apa? Girl, A tu jawapannya apa? Neutral. A tu? Neutronnya. Okey, so dia neutron sebab dia tak ada charge. Okey, so dia neutral. Okey, sebab tu dia dipanggil neutron sebab dia tak ada charge dan dia neutral. Yang B? Yang B apa? Nucleus. Yes, yang B adalah nucleus. Yang C? Electron. Yes, elektron. Yang D? Proton. Proton. Okey, proton. Sebab dia tulis positif, proton. Proton P positif, charge-nya positif. Okey, so elektron ni charge dia negatif. Okey, so awak ingat proton dengan neutron dia ada dalam nukleus. Okey, so yang dalam nukleus ni ada neutron dan juga proton. Elektron dia berada di luar. Okey, elektron yang negatif ni dia berada dekat orbit. Okey,
elektron berada di luar. Okay. Seterusnya soalan nombor 5. Kawalan hemostasis yang paling penting dalam badan manusia ialah kawal atur kandungan air dan Suhu badan. suhu badan. Okay, jawapannya adalah suhu badan. ... merupakan pusat kawalan hemostasis. Jawapannya adalah apa? Otak. Otak. Okay, otak yang mengawal badan kita. Okay, sama ada macam mana badan kita nak kawal suhu badan, macam mana badan kita nak kawal air, otak kita akan mentafsir dan akan bagi arahan kepada organ badan. Macam mana nak turunkan balik suhu badan, macam mana nak tingkatkan balik kandungan air. Okay, seterusnya soalan B. Bagaimanakah badan manusia bertindak balas apabila suhu persekitaran tinggi? Maksudnya bila badan kita panas. Apa yang berlaku bila badan kita panas? Bulu roma condong. Okey, betul. Okey, bulu roma Condong. Salur darah mengembang. condong. Betul. Okey, salur darah mengembang. Lagi? Ada jawapan lain? Kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh. Kalau Berpeluh. okey, betul. Okey, so bila awak panas, kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh. Okey, so ini ataupun jawapan yang lebih lengkap awak boleh tengok dalam buku teks awak lah. Okey, bulu roma condong. Kenapa bulu roma condong? Sebab tak nak memerangkap haba. Kenapa salur darah mengembang? Sebab nak haba cepat keluar daripada kulit. Kenapa kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh? Sebab badan kita akan rasa sejuk apabila peluh tersejat. Okey, itu jawapan yang lengkap dalam buku teks. Okey, seterusnya yang C. Nyatakan dua organ yang terlibat dalam kawal atur kandungan air. Apa organ yang terlibat? Mengawal Ginjal dan peparu. Ginjal peparu. paru-paru? Kenapa paru-paru? Boleh cikgu tu organ ke cikgu? Kawal air. Peparu tak terlibat untuk mengawal air. Otak. Okay, jawapannya ginjal dan otak. Okey, so ginjal ni bahasa biasa kita panggil buah pinggang. Okey, so buah pinggang ni untuk hasilkan air kencing. Okey, bermakna kalau awak minum air banyak, awak akan kencing banyak. Kalau awak minum air sikit, awak akan kencing sikit. Sebab apa? Ginjal tu lah. Ginjal ataupun buah pinggang ni hasilkan air kencing yang sedikit. Sebab apa? Sebab dia tak nak badan kita ni kehilangan banyak air. So kita recall sikit. Air normal. Okey. Lepas tu kalau awak minum air banyak, kandungan air dalam badan meningkat apabila kita minum air. So air dalam badan akan meningkat. So means bila awak minum air banyak, otak awak akan kesan yang awak minum air yang banyak. Okey, so otak awak akan buat apa? Dia akan buat mekanisme pembetulan. Apa yang berlaku? Otak akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal menambahkan penghasilan air kencing. So bermakna otak ni akan menghasilkan hormon. Dia akan hasilkan hormon dan hormon tu akan akan hasilkan hormon dan hormon tu akan pergi ke ginjal. Okey. So hormon tu akan pergi ke ginjal, hormon tu akan membuatkan ginjal kita menghasilkan banyak air kencing. Okey. So kat sini apa yang terlibat untuk kawal air adalah otak dan ginjal. Okey, otak dan ginjal. Okey. So dua organ yang terlibat adalah otak dan ginjal. Okey, bila kita minum air banyak, otak kita akan kesan yang badan kita banyak air. So otak kita ni akan mengeluarkan hormon, hormon tu dihantar ke ginjal. Okey,
Lepas tu hormon tu membuatkan ginjal kita menghasilkan banyak air kencing. Okey, so dia memang macam itulah, bila awak minum air banyak, awak akan kencing banyak. Bila awak kekurangan air, contohnya bila awak berpeluh, okey, awak exercise, okey. So bila awak exercise, banyak air hilang melalui peluh. Bila banyak air hilang melalui peluh, badan awak akan kurang air. So bila badan awak kekurangan air, itu akan dikesan oleh otak. Otak akan kesan yang badan kita kurang air. So apa yang otak kita akan buat? Otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. So hormon tu akan sampai ke ginjal. So dia membuatkan ginjal kita hasilkan kurang air kencing. Okay, kurang air kencing. Sebab bila badan kita dah kurang air, takkan kita nak kencing banyak. So kalau kita kencing banyak lagilah badan kita kekurangan air. Dan hormon tu juga akan membuatkan kita rasa dahaga. Okay, so bila awak exercise kan awak akan rasa dahaga kan. So itu adalah tindakan hormon. Hormon tu membuatkan awak rasa dahaga. Kenapa dia nak bagi awak rasa dahaga? Supaya awak minum air dan kandungan air menjadi normal balik. So kita rasa dahaga tu bukan suka-suka sebab itu adalah tindakan otak kita. Otak kita yang menghantar isyarat supaya kita rasa dahaga dan kita rasa nak minum air. Untuk apa? Untuk kekalkan balik air dalam keadaan normal. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, bagus. Okay, so untuk kawal air, organ yang terlibat adalah ginjal atau pinggang atau Inggeris kita panggil kidney. Okay, kidney. Kidney adalah buah pinggang ataupun ginjal. Tapi dalam exam jangan buat buah pinggang. Okay, buah pinggang ni bahasa orang yang tak belajar sains cakap. Okay, so awak dah belajar sains, tulis ginjal bukan buah pinggang. Okay. Seterusnya, soalan nombor 6. Persenyawaan adalah proses pencantuman nukleus. Okey. Selepas persenyawaan, zigot membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut Embrio. embrio. Yes, betul, embrio. Okey. Lepas sperma dengan ovum, dia akan jadi berlaku persenyawaan, dia akan jadi zigot. Zigot membesar jadi embrio. Embrio membesar jadi Fetus. 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 fetus, betul. Fetus jadi Bayi. Bayi. betul, bagus. So awak kena ingat susunan ni, jangan salah. Selalu soalan ada juga tanya pasal susunan ni. So awak kena ingat. Seterusnya, embrio yang menempel pada dinding uterus akan terus berkembang menjadi embrio akan jadi Zigot. Fetus. fetus. Kan lepas jadi embrio dia jadi Fetus. fetus. Zigot ni lepas penyawaan. Okey. Zigot selepas persenyawaan. Okey, sperma dan ovum. Ni sperma lah. Okay, ni sperma, ni ovum. Nyatakan dua kesan yang mungkin dadah. So apa jadi? Kalau orang pregnant ambil dadah semua, apa jadi? Bayi besar kecil. Yes, bayi cacat, besar kecil, bayi boleh cacat. Ataupun apa lagi? Saiz kecil. Lagi? Gugur. Yes, boleh. Keguguran. Ada apa lain? Pramatang. Saiz kecil ni ataupun Saya cikgu. pramatang. Betul lah. Ya, apa lagi? Dekat ni. Kecacatan fizikal boleh. Okey, siapa yang tak nak buka mic boleh bagi jawapan dekat chat pun boleh, saya baca. Keguguran lagi? Fungsi otak musnah. Fungsi otak musnah. Okey, yang tu kecacatan, boleh buat kecacatan otak, boleh. Lagi lahir pramatang tu samalah, lahir pramatang, lahir saiz kecil tu boleh diterima. Okey. Seterusnya C. Namakan Q. Q tu apa?
Tali pusat. Tali pusat. Tali pusat. Yes. Betul, bagus. Okey. Nyatakan kepentingan Q. Apa kepentingan tali pusat? Menyalurkan makanan dan Menghubungkan fetus dengan plasenta. Makanan. Oksigen. Okey, betul. Apa sains? Okey, jangan sebut makanan. Menyalurkan menyalurkan yes, nutrien. Okey, nutrien ni lebih kepada bahan nutrien dan oksigen kepada fetus. Kepada fetus. Okey. So bila fetus tu dah guna nutrien dan fetus tu dah guna oksigen, mestilah dia ada bahan yang dia nak buang. Okey, dan bahan buangan daripada fetus pun mengalir melalui tali pusat. So dia bukan tali pusat tu bukan untuk alirkan nutrien dan oksigen sahaja. Okey, so Menghubungkan lepas fetus dengan baby tu plasenta. dah guna apa dia? Apa dia? Menghubungkan fetus dengan plasenta. Jawapannya apa? Betul, betul. Menghubungkan, tapi jawapan tu tidak lengkap. Okey, betul lah. Kalau awak cakap menghubungkan plasenta dengan fetus untuk apa? Tak boleh cakap menghubungkan saja. Untuk apa? Untuk menyalurkan nutrien dan oksigen. Dan lagi satu untuk menyalurkan bahan buangan. Bahan buangan seperti apa? Karbon dioksida, dan urea daripada fetus kepada plasenta. Okey. Kalau awak cakap menyalurkan nutrien tadi, nutrien tu daripada plasenta pergi ke baby. So bila baby dah guna, baby akan keluarkan bahan buangan. So awak boleh cakap juga tali pusat ni untuk menyalurkan bahan buangan daripada baby kepada plasenta. Faham tak? Okey. Ataupun saya lukis, ni plasenta. Okey. So ni tali pusat. Tali pusat pergi ke baby. Ni baby. Ataupun fetus. So yang pergi ke baby adalah nutrien dan oksigen. So lepas baby tu dah guna, dia akan bagi karbon dioksida. Karbon dioksida saya buat CO2 CO2 tu maksudnya karbon dioksida dengan urea. Urea ni bahan buangan lah. So bahan buangan daripada baby pergi ke plasenta balik. Faham tak ni? Faham, cikgu nak tanya. Ya. Nanti bahan buangan Ya. dari baby tu dia keluar melalui apa? Dia macam dalam bentuk apa? Keluar melalui sistem mak. Okey, maksudnya karbon dioksida daripada baby tu maknya akan keluarkan bila mak dia bernafas dan urea tu akan keluar melalui sistem perkumuhan mak dia lah. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Okey. So bahan buangan daripada baby tu akan masuk dalam darah mak. So mak akan buang melalui sistem perkumuhan mak. Okey, melalui apa? Melalui najis dan juga sistem respirasi. Okey. Seterusnya, okey, soalan nombor 7. Nombor 7, P tu apa? P tu proses apa? P. Penyulingan. Awak sempat salin tak jawapan saya tadi? Yang atas tadi. Sempat. Okey. Okey, sempat Okey, soalan P. P tu apa? Penyulingan. Okey, bagus. P tu penyulingan. Q? Penurasan. Yes. Pengurasan. R?
Kromatografi. Kromatografi. R apa? Yes, okay, bagus. Yes, okay, bagus. R kromatografi. Pengapungan. S Pengapungan. pengapungan, okay, bagus. Pengapungan. Okay, so yang S tu alat ni dipanggil apa? Corong pemisah. Okay, so proses tu menggunakan corong pemisah untuk asingkan selalunya untuk minyak dan air. Okay, so kita tengok soalan dia. Okay, so yang ni kita dah jawab tadi. Namakan itu apa? Okay, tentukan kaedah pengasingan yang sesuai untuk mengasingkan campuran berikut. Okay. Pasal darah air guna apa? Penurasan. Penurasan. Pengenapan. Penuh. Betul, ataupun pengenapan. Dua-dua boleh. Okay, besi dan sulfur. Pemisahan menggunakan Besi dan sulfur. Pemisahan menggunakan magnet. Yes, okay, pemisahan menggunakan. Okay, betul. Pemisahan guna magnet. Okay, so saya buat tulis macam tu lah waktu tu dah betul-betul. Pemisahan menggunakan magnet. Lagi, bahan pewarna dalam dakwat pen. Guna apa? kromatografi. Kromatografi. So, betul bagus. Seterusnya, C. Nyatakan contoh campuran yang dihasilkan dengan kaedah S. Kaedah S tadi kaedah apa? Kaedah pengapungan. Kaedah S, kaedah pengapungan. Okey, contoh campuran yang kita asingkan guna pengapungan. Apa dia? Air dan kayu. Campuran minyak dan air. Betul. Okey. Minyak dan air kita boleh asingkan guna pengapungan. Dia tanya, wajarkan jawapan anda. So apa maksud wajarkan? Maksudnya disuruh awak bagi alasan. Kenapa awak cakap minyak dan air boleh guna kaedah S? Kenapa? Kenapa? Tahu tak? Sebab ketumpatan dia berbeza. Yes, okey bagus. Sebab minyak dan air dia berbeza ketepatan. So kita boleh asingkan guna kaedah pengapungan. Kita boleh cakap minyak kurang tumpat daripada air. Okey, so bila minyak kurang tumpat daripada air, minyak akan berada dekat atas air. Kita tengok balik kaedah S. Okay, ini kaedah S. Okey, kaedah S. Bila minyak kurang tumpat daripada air, minyak berada ke atas, air berada dekat bawah. So bila kita buka pili ni, apa yang akan keluar dulu? Bila kita buka, air akan keluar dahulu. So bila air dah habis keluar, kita tutup pili. Ni, so minyak akan berada di atas. So eksperimen ni awak dah buat, kita boleh asingkan minyak dan air guna kaedah pengapungan. Okey, ni kaedah pengapungan. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, so kalau 20% adalah oksigen, yang paling banyak sekali adalah nitrogen. Nyatakan apa fungsi oksigen? Pernafasan. Fungsi oksigen? Untuk organisme bernafas. Pernafasan lah. Okey, kalau jangan buat pernafasan, awak buat respirasi. Ya, so dalam sains kita gunakan perkataan respirasi, kita tak guna pernafasan. Tapi cikgu, Respirasi lagi pembuatan minuman berkarbonat boleh ke? minuman berkarbonat tu karbon dioksida.
Oh. Pembuatan minuman berkarbonat tak boleh. Dia adalah karbon dioksida. Okey, lagi respirasi, Cikgu digunakan dalam pembakaran. pengaratan. Okey, nak berkarat. Paku nak berkarat dia kena ada oksigen. Lagi perebutan. Digunakan dalam pembakaran, cikgu. Pembakaran boleh. Okey, pembakaran boleh. Okey, pembakaran sebab kalau oksigen tak ada, pembakaran tak boleh berlaku. Pengaratan, pereputan. Okey, bakteria dia nak mereputkan organisma, dia kena ada oksigen. Okey. Seterusnya yang ni. Pembakaran ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran apa? Oksigen. Pembakaran boleh berlaku kalau ada kehadiran. Oksigen. Yes. Okey, so kalau oksigen tak ada, pembakaran tak boleh berlaku. Okey, so kalau rumah yang terbakar tu, kalau oksigen tak ada, rumah tak boleh terbakar. Okey, kalau ada oksigen baru rumah akan terbakar. Seterusnya, pembakaran membebaskan tenaga apa dan tenaga Karbon dioksida. tenaga cahaya. So bila sesuatu benda terbakar, dia akan menghasilkan haba dan juga cahaya. Okey, pembakaran akan hasilkan, benda yang terbakar akan hasilkan haba dan cahaya. Seterusnya, okey, ini gambar pencemaran udara. Gambar pencemaran udara ada asap, asap kilang, asap. Okey, dia kata sekumpulan sukarelawan menjalankan satu kempen untuk menangani pencemaran yang berlaku. Jelaskan cara untuk mengurangkan pencemaran udara. Macam mana nak kurangkan pencemaran udara? Mengelakkan pembebasan asap kilat. Kilat. Macam mana? Mengelakkan pembebasan asap kilang. Macam mana nak elakkan? Kalau macam tu dia tak spesifik, nak elakkan. Pemasangan Habis? penapis cerobong asap di kilang. Itu baru betul. Okey. Pasang penapis. Okey, kalau cakap mengelakkan saja tak lengkap sebab nak elakkan tu macam mana? Pasang penapis. Okey. So jawapannya saya tunjukkan dekat sebelah. Dari ikut. Okey, jawapannya yang ni. Menggunakan kenderaan awam, menggunakan kenderaan awam, berkongsi kereta, menggunakan penapis di cerobong untuk memerangkap low bateri. Boleh salin jawapannya. Untuk memerangkap pencemar sebelum asap dilepaskan dan membina cerobong tinggi mengurangkan pembebasan asap kenderaan bermotor. Okey, dah. Salin soalan tu salin jawapan. Okey, dah siap salin jawapan. Cikgu, Hmm. kalau jawapan saya kan dia jawapan dia mengurangkan penggunaan kenderaan. Mengurangkan penggunaan kenderaan tak berapa tepat. Okey, macam mana kita nak kurangkan dengan cara kongsi kereta. Tu baru betul. Sebab kalau mengurangkan penggunaan kenderaan itu tidak berapa tepat. Maksudnya kita tak spesifik nak kurangkan tu macam mana? Dengan cara kongsi kereta. Itu tak berapa tepat. Saya, cikgu. Lagi? Joanna. Memasang penapis pada cerobong asap sebelum dibebaskan ke udara supaya betul? Okey, betul? Menapang penapis pada cerobong asap, betul? Okey. Okey, cikgu. Okey. Seterusnya ketumpatan. Nyatakan unit ketumpatan. Unit ketumpatan apa? Unit jisim per unit isi padu. Itu Gram per sentimeter. itu formula. Jisim bahagi isi padu tu formula. Gram
sentimeter ataupun lagi satu gram per sentimeter padu. Meter padu. Okey, yang ni saya dah terangkan sebelum ni. Sama ada awak letak negatif ataupun awak letak palang. Palang ataupun negatif. Okey. Seterusnya jawapan ketumpatan telur adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Cadangkan satu kaedah untuk mengapungkan telur tersebut di permukaan air. Okey, dia kata telur kalau kita letak dalam air, telur berkumpul. So soalan dia ditanya macam mana kita nak bagi telur tu terapung. Kaedah untuk mengapungkan telur. Macam mana kita nak bagi telur tu ke atas? Meletakkan air cuka. Cuka. Garam. Garam. Okey. Larutkan garam ke dalam air. Larutkan garam yang banyak. Ini sama konsep dengan laut mati. Kan laut mati dekat negara Arab kan? Laut mati dekat negara Arab kan siapa yang duduk dalam tu dia akan terapung kan? Kenapa orang yang masuk dalam air yang dekat laut mati tu dia akan terapung? Sebab laut tu dia banyak garam. So bila laut tu banyak garam, jadi laut tu, air dalam laut tu lebih tumpat daripada manusia. So bila laut tu lagi lebih tumpat daripada manusia, bila manusia masuk dalam air tu manusia akan terapung. Itu laut mati. So yang ni soalan dia macam mana kita nak bagi telur terapung. Kita gunakan kaedah yang sama. Kita larutkan garam dekat dalam air, tapi garam kena banyak lah. Okay, so bila kita letak garam banyak dalam air, air ni akan jadi tumpat. Lebih tumpat daripada telur tu. So telur akan terapung. Kalau letak cuka, cikgu? Cuka tak jadi. Cuka tak boleh. Okay. Cuka tak menjadikan air tu tumpat. Kalau garam dia akan jadikan air tu tumpat. Seterusnya B. Okey, ni B ni gambar gabus dekat atas, batu dekat bawah. Okey, so dia tanya. Mengapakah kedudukan gabus dan batu berbeza? Kerana ketempatannya berbeza. Yes, okey betul. So mana satu lebih tumpat? Berbeza tu mana satu yang lebih tumpat? Batu. Yang batu. Okey betul. So awak cakap kerana batu lebih tumpat daripada Air. yes, awak tulis batu lebih tumpat daripada air. Ditulis batu lebih tumpat dari air. Sebab tu batu tenggelam, gabus timbul. Okey. Nyatakan hubungan antara jisim dan ketumpatan. Okey. So yang ni awak boleh buat yang macam awak buat hipotesis tu. Semakin tinggi jisim, semakin tinggi ketumpatan. Okey, dia nak hubungan. Hubungan ni awak boleh cakap semakin tinggi jisim, semakin tinggi ketumpatan. Dia nak hubungan antara jisim dengan ketumpatan. So bermakna kalau benda tu jisim dia lebih banyak, ketumpatan dia lebih banyak. Okay, macam batu lah. Batu kan jisim dia lebih daripada gabus. So batu ni jisim dia lebih. So bermakna dia lagi tumpat daripada gabus. Boleh faham tak ni? Boleh cikgu. Okey, bermakna sesuatu yang batu jisimnya lebih daripada gabus. So batu lagi tumpat daripada gabus. Okey, so semakin tinggi jisim, semakin tinggi ketumpatan. Dia nak hubungan antara jisim dan ketumpatan. Seterusnya, apakah yang boleh dinyatakan mengenai ketumpatan pepejal dan air? Pepejal Ni awak bezakan pepejal dan air. Mana yang lebih tumpat? air. Mana lebih tumpat? Pepejal. Okey, so pepejal lebih Tumpat tumpat daripada air.
berbanding air. Okey, betul. Jawapannya ada dua markah. Lagi satu kita nak cakap apa? Kenapa awak macam mana awak tahu pepejal tu lebih tumpat daripada air? Sebab Jisim pepejal tu berat. sebab macam mana kita tahu dia pepejal tu lebih Pepejal lebih tumpat. tak, macam contoh kan awak tengok buku tenggelam dalam air. Sekejap. Saya cakap buku lebih tumpat daripada air. So macam mana awak tahu buku ni lebih tumpat? So bila awak masukkan buku dalam air tu, buku tu akan Buku tu tenggelam. Yes, okay. Sebab apa? Awak cakap pepejal lebih tumpat berbanding air sebab pepejal tenggelam di dalam air. Okay, so macam mana kita tahu sesuatu benda tu lebih tumpat? Sebab benda tu boleh tenggelam dalam air. Okay, pepejal boleh tenggelam dalam air. Cikgu, Ya. saya jawab pepejal mempunyai ketempatan yang berbeza mengikut jenis pepejal. Jika pepejal tumpat dari air, maka pepejal akan tenggelam ke dasar. Boleh? Betul? Okay, bagus. Okey. Seterusnya, Isai mengeluarkan batu dan gabus dari bika dan seterusnya menuangkan petrol ke dalam bika yang mengandungi air. Okey, apakah yang berlaku kepada petrol dalam bika? Okey, minyak petrol. So minyak petrol tu dia letak dalam bika. So apa yang jadi? Petrol tu tak boleh guna lagi, cikgu. Petrol terapung di atas permukaan air. Yes, okey, petrol. Sebab petrol kan minyak petrol terapung di atas permukaan air. Cikgu. Ya, seterusnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketempatan. Apa faktor itu? Apa yang mempengaruhi ketempatan adalah Kerana Jisim bahan dan isi. Apa yang berlaku kepada petrol? Okay, so jisim dan isi padu ni dia mempengaruhi ketempatan. Okay, kalau jisim berubah, ketempatan berubah. Isi padu berubah, ketempatan pun berubah. Seterusnya, okay, gambar dia berlari, Farid sedang berlari. Mengapa Farid berpeluh apabila berlari? Maknanya Kerana untuk menurunkan otot suhu Farid badan, bergerak suhu sangat. badan Farid meningkat. ya betul. Okay, sebab suhu badan Farid Bila berlari, pergerakan nadi bertambah, suhu badan meningkat. Kelenjar pun menghasilkan peluh bagi menunjukkan sudut apabila peluh meningkat. Itu jawapan dia. Ada? Ya, lepas berlari, Farid berasa dahaga dan minum banyak air. Kenapa? Kerana Farid kehilangan banyak air dengan cara berpeluh. Okey, betul. So, jawapannya 2 markah. Kita tengok skemanya apa. Skema yang tepat lah. Okey. So, skemanya. Betul tadi jawapan Joanna sebab bila berpeluh air banyak hilang. Okey. So jawapannya kenapa perlu minum air? Sebab air yang hilang perlu diganti dengan cara kita minum air untuk mengekalkan aras air normal dalam badan. Ini 2 markah. Okay, ini 1 markah, ni 1 markah. Dia tanya kenapa kita perlu minum air? Sebab kita nak ganti balik air yang hilang melalui peluh. Okey, ataupun ayat awak untuk menggantikan air yang hilang melalui peluh. Kenapa kita perlu minum air? Supaya untuk mengekalkan aras air normal dalam badan. Okey, so ni 2 markah. Dia boleh salin dalam kertas awak. Okey, boleh salin dalam kertas. Okey dah? Dah salin ke?
Dapat jawapan belum? Dapat. Okey. Screenshot. Dah. Okey. Screenshot. Okey. Okey. Kita pergi balik. Okey. So ni pasal transpirasi pula. Dia kata, terangkan apa yang berlaku pada stoma pada hari yang panas. Hari yang panas. Pukul Stoma akan tertutup. 12.30 hari. Untuk betul. mengelakkan kehilangan air dalam jumlah yang banyak. Akan tertutup. Tertutup, betul. Okey. Kalau soalan macam ni, dia ada juga tanya. Okey. Dia kata pada hari yang panas. Hari yang panas ni selalunya pada pukul 12.30 hari. Okey. Saya nak tanya awak, kalau pukul 8 pagi. 8 pagi, stoma tutup ke buka? Buka sebab dia sejuk lagi. Yes, betul. Kalau pukul 9 pagi, buka ke tutup? Stoma buka lagi. Okey. So bermakna kat sini stoma dia akan buka pada waktu siang. Siang tu bermakna pagi, 8 pagi, 9 pagi pada hari yang tak panas. Contoh pukul 6 petang, 6 petang tu dah tak panas, 5 petang dah tak panas. Okey, tapi pada pukul 12.30 hari kita panggil dia hari yang panas. So hari yang panas dia akan tutup. Okey, stoma tertutup. Okey, jawapannya ada dua markah. Lagi satu nak buat apa lagi satu? Untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Betul, bagus. Okey, mengurangkan air tersejat melalui proses transpirasi. Okey, so dia dua markah. So awak kena terangkan kenapa dia tertutup, sebab nak kurangkan air tersejat. Sebab kalau dia buka pada pukul 12, nanti pokok ni hilang banyak air. Sebab lebih banyak air hilang melalui daun. Okey. Yang seterusnya dia suruh awak lukis gambar struktur stroma. Okey, pada hari panas. So bermakna awak kena lukis dia tertutup lah. Okey. Ni sel pengawal. Ni buka pula. Tutup. Macam nak buat tutup? Tutup macam ni lah. Tutup. Ni sel pengawal. Miss, awak tak boleh buat dia ada lubang lah dekat tengah-tengah. Sebab dia tertutup. Okay. So kalau pagi dia terbuka. Ni ada stoma terbuka. Ni sel pengawal. Okay. Ni sel pengawal. Dua ni adalah sel pengawal. Okay. Ataupun gambar yang lebih cantiknya ni lah. Okay. So bermakna dekat tengah-tengah ni awak tak boleh buat lubang. Awak kena lukis dia tertutup. Okay. So ni pada hari yang panas. Yang ni awak boleh tengok dalam buku teks awak. Baik cikgu. Okay. Dan kita, saya nak tunjukkan gambar sikit. Okay. So ni dalam buku teks awak kan. Dalam buku teks awak, pada waktu siang, stoma terbuka. Okay. Siang tu bermakna pagi dan petang. Okay, pagi dan petang. Okay, so awak nampak dia terbuka. Yang ni terbuka stomanya, terbuka. Tapi pada hari yang panas, ni tengah hari. Tengah hari atau malam. Tengah hari atau malam dia akan tertutup. Sebab malam buat apa dia nak buka? Sebab tak ada cahaya matahari. Okay, so malam dia akan tutup sebab tak ada cahaya matahari dan dia tak nak bagi air tersejat. So tengah hari dengan malam dia akan tertutup. Ni stoma dia dalam gambar
tertutup. Okey, boleh? Boleh Boleh cikgu. Pagi dengan petang. Pagi dengan petang ni, petang pukul 5 petang, 6 petang tu dia buka. Okey. Seterusnya nombor 11. Apakah kitahid? Apa maksud kitahid? Satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Okey, betul. Bagus. Satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Okey. Nyatakan dua fasa yang terdapat dalam kitahid. Fasa berakhir, fasa subuh. Pemulihan fasa subuh. Okey, so yang ni ada 4 fasa kan, so awak boleh buat mana-mana fasa lah. Okey, fasa perahid ke, fasa pemulihan ke. So ada 4, so awak boleh pilih 2. Okey, fasa subuh ke, boleh buat. Seterusnya, apabila dinding uterus runtuh, haid berlaku. Nyatakan kandungan dalam darah yang dikeluarkan. So apa yang ada dalam darah haid awak? Ada apa? Dalam darah haid ada apa? Telur yang Dalam darah haid ada darah period awak tu ada apa? Ovum yang tidak tersenyawa. Yes, betul. Satu Cikgu, ada cakap. sel telur ataupun ovum yang tidak disenyawakan. Okey, so bermakna kalau awak belum kahwin, ovum awak tu takkan disenyawakan oleh sperma. So ovum yang tak disenyawakan oleh sperma tu akan keluar bila awak period tu. Okey, so dalam darah period awak ada ovum, tapi awak tak nampak lah ovum tu seketul sebab ovum kan kecil. Kena tengok bawah mikroskop baru nampak ovum tu. Okey, so bila awak period, dalam darah period awak tu ada ovum yang tidak disenyawakan. Okey, 2 markah, lagi satu apa lagi? Apa lagi yang ada dalam darah period awak? Darah haid. Buang darah kotor. Darah kotor. Darah kotor. Kita tak panggil darah kotor. Darah kotor tu adalah bahasa, bukan bahasa sains. Okey. Dia mengandungi satu darah, Mengandungi sel mati. tisu atau kapilari darah. Kapilari darah tu sama maksud dengan salur darah. Kapilari pada dinding uterus. Okey, so salur darah dan tisu darah pun ada dalam darah period kita tu. Okey, kapilari darah tu bermakna salur darah. Okey, seterusnya, Puan Harlina merupakan seorang ahli perniagaan dan ibu kepada 4 orang anak. Dia telah mengamalkan kaedah kawalan kehamilan semula jadi untuk mencegah kehamilan. Pada fasa yang manakah Puan Harlina dan suami perlu mengelakkan hubungan seks? Okey, fasa apa? Bila dia tak boleh buat seks? Fasa apa? X. Yes, fasa X. Fasa X ni fasa apa? Fasa subuh. Fasa subuh. Yes, okey, saya ceritakan sebelum ini fasa subuh. Okey, so bila perempuan tak boleh buat seks adalah pada fasa X. Fasa X tu adalah fasa subuh. Kenapa? Kenapa tak boleh buat seks pada waktu fasa subuh? Sebab berpotensi untuk Sebab waktu tu ovum dibebaskan dari ovari. Yes, okey betul. Waktu tu ovum keluar daripada ovari. So kalau ovum keluar dan kalau perempuan tu buat seks, ada sperma yang masuk, nanti berlaku persenyawaan. Okey, so jawapannya saya tunjukkan skema lah. Okay, sebab dia panjang sikit jawapannya. Okey, ni jawapannya. Fasa X. Kenapa? Hubungan seks yang berlaku pada fasa X boleh menyebabkan berlakunya persenyawaan antara ovum dan sperma.
Jika persenyawaan berjaya berlaku semasa fasa ini, maka peluang Puan Halina hamil adalah sangat tinggi. Okay, ni jawapan dia. Ataupun awak cakap sebab macam mana nak cakap? Hubungan seks pada waktu subuh akan menyebabkan berlaku persenyawaan. Okay. Hubungan seks pada fasa subuh boleh menyebabkan berlaku persenyawaan antara sperma dan ovum. So chance dia untuk mengandung tu tinggi lah kalau dia buat pada waktu subuh. So kalau orang yang nak merancang keluarga, dia kena buat pada fasa prahid ke, pada fasa pemulihan ke. Jangan buat pada waktu subuh. Okay, dapat? Dapat. Okay, ni jawapannya. Seterusnya. Cikgu, masa prahaid pun boleh ke cikgu? Boleh? Oh, Maksudnya fasa prahid, potensi dia mengandung tu kurang lah. Sebab waktu tu maybe ovum dah mati. okey cikgu. Okay, sebab ovum dia boleh hidup 2-3 hari. So pada fasa prahid tu ovum dah mati. So kalau dia nak melakukan hubungan seks pada fasa prahid tu, dia dah selamat lah. Okay. So perempuan, sebab tu perempuan dia kena tahu bila dia subur kalau nak merancang keluarga. Okay. Seterusnya, terangkan perkembangan. Terangkan perkembangan zigot. Korang dah penat ke? Nak stop ke? Nak teruskan? Teruskan je cikgu. Teruskan. Terangkan perkembangan zigot. Dia akan mengalami pembahagian sel untuk membentuk belas tulas panjang yang menuruni tium falopio. Okey, betul. Okay. So dia 2 markah kat situ. Saya tunjukkan skema sebab dia panjang sikit. Okey, jawapan awak boleh buat yang ni. Zigot membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus dan berkembang menjadi fetus. Selepas 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Okey, sebab dia 2 markah je. So awak boleh buat macam ni lah. Okey, zigot membahagi menjadi berbola sel yang disebut embrio. Lepas dah jadi embrio akan menempel. Menempel ni melekat dekat dinding uterus dan embrio tu akan membesar dekat dinding uterus. Selama 38 minggu barulah fetus akan dilahirkan melalui faraj. Dia dapat? Ya. Jadi kalau anak kembar tu dia ada 2 berbola lah. Anak kembar dia banyak. Ada kembar seiras, kembar siam, kembar tak seiras. Okay, yang tu dia ceritanya panjang sikit. Okay, yang tu awak akan belajar nanti. Okay, nanti awak form 4 nanti saya ajar awak bayu. Sebab dia panjang. Ni dia panjang lebar. Okay? Kita nak habiskan ni dulu. Okay. Nyatakan fungsi P. P tu apa? Testa cotyledon. Yes, okay, bagus. Itu adalah cotyledon. So dia nak fungsi P. Apa fungsi P? Menyimpan dan membekalkan makanan kepada embrio. Yes, okay, bagus. Bekalkan makanan kepada embrio. Untuk, betul juga untuk embrio, untuk Percambahan biji benih. Yes, okay. Kenapa dia nak bagi embrio makanan? Sebab supaya embrio tu boleh bercambah menjadi biji benih dan boleh membesar. Ada akar, ada pucuk. Okay, so dalam ni ada makanan. Dalam cotyledon tu ada makanan. Okay. Apakah yang akan berlaku kepada biji benih sekiranya tiada P? So kalau tiada P, tak ada makanan. So apa jadi?
Tidak dapat bercambah. Betul, okey bagus. So biji benih tidak dapat bercambah. Okey, biji benih tidak boleh bercambah. Cikgu, kalau tumbuh, Ha? kalau biji benih tidak dapat tumbuh, Dapat bercambah. Okey. Kita buat bercambah lah. Lebih tepat perkataan. okey cikgu. Seterusnya, di manakah P terletak pada biji benih? P terletak dekat embrio. Okay, so cotyledon tu dekat embrio. Seterusnya, nyatakan jenis percambahan biji benih tersebut. Terangkan proses percambahan biji benih. Percambahan hipogel. Okay. Hipogel. Betul. Percambahan hipogel. Okey. So percambahan dia ada dua jenis. Okey, saya buat revision. So percambahan ada dua jenis. Okey, percambahan epigel dengan hipogel. Apa bezanya? Kalau epigel, cotyledon dia berada dekat atas tanah. Kalau hipogel, cotyledon dia berada dalam tanah. Okey, cotyledon dia dalam tanah. Dalam tanah. Kan awak nampak kan? Cotyledon tu dia tak keluar daripada tanah. Dia berada dalam tanah. Apabila pokok tu bercambah. Tetapi dalam epigel, cotyledon dia naik ke atas. Okey, dia tak ada dalam tanah. Itu beza dia. Okey, so ada soalan? Faham tak ni? Faham. Faham epigel, cotyledon dia dekat luar. Okey, so kita balik semula dekat soalan tadi. Okey, so kalau awak tengok ni, cotyledon dia berada dalam tanah. So kalau dalam tanah, dia adalah percambahan hipogel. Okey. Terangkan proses. Macam mana nak terangkan? Cotyledon tetap berada dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. Yes, okey bagus. Sebab cotyledon dia tetap berada dalam tanah semasa percambahan. Okey, jawapan dia adalah percambahan hipogel. Kenapa? Sebab cotyledonnya tetap berada dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. So maksudnya sepanjang pokok tu bercambah, cotyledon dia berada dekat dalam tanah je. Okay, so dia tak keluar daripada tanah. Sebab tu dia adalah percambahan hipogel. Okay, dapat Dapat? Dapat. Okay. Okay, saya rasa kita dah lama je kita kelas ni. Bila lagi cikgu nak try 2 jam? Ha? Boleh ke kelas 2 jam? Boleh je kalau saya cikgu. Cikgu, saya tak makan lagi cikgu. Ha? Saya tak makan lagi. Tak makan Saya lagi. pun. Saya pun. Kita sambung esok boleh? Boleh. Okay, sambung esok Juana Raja Juana. Okey cikgu. Okay, sambung esok kesian korang lapar. Okay. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Kita masuk. Thank you. Okay. Terima kasih ilmu hari ni cikgu.